Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ustaz akan mulakan pembentangan untuk hari ini. Untuk kelas kita, Ustaz akan dah sediakan slide. Jadi sama-sama kita lihat. Okey. Kalau ada masalah dari segi bunyi ataupun gambar, mohon bersuara bagi tahu Ustaz. Okey, dah nampak dah? Ada paparan ke? Ha? Nampak Ustaz. Nampak? Okey, baik. Jadi kita akan memula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua dah bersuara nampaknya. Untuk kelas kita pukul 11 pagi ni ialah maharat Al-Quran, iaitu untuk kali ini adalah maharat tajwid. Maharat yang membahaskan berkaitan dengan tajwid. Okey, sebelum tu Ustaz akan bacakan doa sama-sama, amin insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, untuk permulaannya Ustaz akan perkenalkan untuk tajuk hari ini ialah keadaan huruf ra yang dibaca dengan tebal. Okey. Silap. Yang dibaca dengan nipis Ini Ustaz silap tulis Maaf Keadaan huruf ra yang dibaca dengan nipis. Yang itu sebenarnya sebab minggu lepas kita dah belajar berkaitan dengan huruf ra yang dibaca dengan tebal. Untuk minggu ni kita akan sambung tajuk yang mana huruf ra dibaca dengan nipis. Okey. Tajuk ni tersilap Ustaz tak tulis dengan nipis. Jadi maaf. Okey, sebelum itu sama-sama kita lihat paparan yang Ustaz nak persembahkan. Okey. Kalau ada masalah sila bagi tahu Jadi Ustaz masuk ke YouTube. YouTube. Ada iklan. Assalamualaikum. Okey, so kepada anda yang sedang menonton video ini, silakan. Anda mempunyai. Okey, cuba respon. Dengar tak tadi? Hello? Dengar Ustaz. Kurang. Kurang? Jelas? Kurang lekat. Lekat. Okey, cuba dengar lepas ni Ustaz akan tanya pula. Okey, kejap. Satu masalah iaitu masalah pelak huruf R. Kalau anda adalah seorang Indonesia, anda dikenali sebagai cadel. Dan aku sebagai orang yang berpengalaman dalam mengalami masalah pelak R ini, dan aku ingin kongsikan kepada anda semua bagaimanakah aku memulihkan daripada pelak R ini. Anda kena tengok video ni sampai habis. Jangan skip sebab setiap mesej yang aku sampaikan ni semua sangat berguna, okey? So sebelum video ini dilanjutkan, jangan lupa tekan butang subscribe dan aktif tombol lonceng notification untuk mendapat video-video yang terbaru dari kami. Okey, aku yakin kebanyakan daripada orang yang sedang tengok video ni Dok dengar ni tak? Indonesia Lekat dengar. Mana lekat-lekat lah?
Oh, dekat-dekat Ustaz. Okey, dekat-dekat okey, kalau gitu hmm, uh, dia sebab masalah lain sebenarnya. Uh, dah awak nak teruskan tengok ke tak Kalau tak Ustaz gini. Kalau Ustaz share dalam grup WhatsApp atau awak tengok Ustaz bagi masa dalam 5 minit, awak tengok video tu, boleh. Dalam 5 minit Ustaz bagi masa awak tengok, lepas tu kita bincang boleh. Boleh. Ustaz bagi link video ni YouTube ni dekat grup WhatsApp kita dan juga grup Telegram. Lepas tu awak pun tengok dulu Ustaz bagi dalam masa 5 minit ataupun 10 minit. Lepas tu kita jumpa kat DM balik. DM ni nak keluar ke nak terus nak tak apa kalau masuk sini dalam masa sama tengok YouTube. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Jadi Ustaz akan share Okey, dah dapat Ustaz ada letak dah. Semua ada dalam grup WhatsApp ke ada yang tak ada? Ada dalam grup WhatsApp? Boleh tengok dululah. Tapi kalau ada yang ada masalah, Ustaz ada letak dalam Telegram, Ustaz letak dalam grup WhatsApp je. Perlu ke dalam Telegram? Saya Ustaz dalam buat saja. Okey, WhatsApp aja. Tengok dululah. Perhatikan dulu. Tak bagi masa lebih kurang 5 hingga 10 minit lah. Jadi pukul 11.25 insyaAllah kita akan bincang. Okay.
Okey. Saya rasa dah cukup dah masa kita. Boleh masuk balik ke Google Meet. Okey. Dah bersedia dah semua? Kalau bersedia boleh buka kamera lah macam tadi. 6, 7, 8. Okey. 8 orang. Kita cukup 10. Okey, kita cukup 10 orang. Bagus, alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 9. Ada seorang tak? Okey, kamera buka dulu. Buka dulu kamera. Kita nak bincang dulu ni. Tengok tak tadi? Awak tengok ke awak benda? Adam Tengok Salih tak? tadi. Tengok tak? Okey. Buka kamera tak Zahin? Zahin. Zahin, Anani, Zulfahmi, Adriana, Elia. Buka kamera dulu. Okey. Ustaz nak suruh siapa ulas sikit. Siapa berani ulas sikit? Tak apa, salah pun tak apa. Jadi kita niat belajar. Siapa bersedia untuk bagi ulasan berkaitan dengan paparan video tadi? Jadi awak dah tengok sendiri-sendiri. Siapa boleh cerita sikit? Tak ada ke? Tak ada orang nak cerita? Tak ada orang volunteer ke? Tolonglah seorang cerita. Awak puan ke? Ada tak? Banak. Siapa boleh? Boleh bagi ulasan sikit. Hanani lah, Hanani Arifah. Hanani Arifah. Kamera buka kamera tu. Tadi video tu ceritakan pasal seorang lelaki ni nama Faris. Dia pelak R daripada sekolah kecil. Ya, masa tu lepas tu dia try macam-macam dah. Waktu dia mandi, dia try buat lidah getar. Lepas tu dia tanya kawan dia. Lepas tu lama-lama dia try. Lepas tu jadi boleh dah sebut R dengan betul. Okay. Adam Salihin, ada nak kongsikan juga apa yang awak faham tadi? Nak cerita ke tak? Tak ada Ustaz. Ada? Zahin nak tambah Zahin? Tak Ustaz. Okey, kesimpulan kan dia ada beritahu kan kesimpulan dia apa sebab dia tak dia nak sebutkan huruf R tu kan. Ada dua sebab dia kata. Yang pertama dari segi kedudukan lidah dia tu. Lidah dia kena mana sebelum tu dia tak tahu. Sebaliknya lidah ni nak untuk sebut huruf R perlu berada di tempat yang betul. Kita sebut makhraj lah, tempat keluar bunyi. Hujung lidah kena pada langit-langit kerah kita tak sebelum gigi atas tu. Lepas tu yang kedua dia kata kesilapan dia, kelemahan dia sebelum ni huruf bila sebut huruf R tu dia kurang tu dari segi tekanan suara dia. Tekanan suara. Jadi tekanan nafas dia bila untuk sebut huruf ra tu, huruf R, jadi perlukan kepada angin daripada dalam perut ni kan. Angin daripada dalam diri kita ni nak keluar ke mulut tu untuk buat getaran lidah kita tu. Faham tak? Jadi yang ada sini semua boleh sebut huruf R dengan baik. Ada tak boleh sebut? Boleh belaka Boleh belaka? InsyaAllah boleh belaka. Cumanya ni sebagai ilmu lah, maknanya kalau akan datang awak jumpa orang yang tak boleh sebut huruf R, kawan awak mesti ada, ramai-ramai tak boleh sebut huruf R. Ataupun orang sekeliling awak lah, kat rumah ke, adik-beradik ke, ataupun keluarga-keluarga jiran ke apa ke, boleh ajar dia teknik-teknik yang orang ni kongsi. Awak ingat tak teknik dia? Yang pertama dia teram mana? Dia try
latih dalam tandas tau. Dalam masa mandi dia kena. Tapi sungguh kalau kita nak ada orang raja lah tapi tak tahu lah Ustaz wallahu alam betul ke tak. Nak berlatih ni molek datang dah. Oh, tu biasa orang penyanyi ni orang biasa nyanyi kan dia nyanyi datang dah. Tapi dak kadang tu makruh kalau dalam tempat kita buang air tu kita nyanyi makruh Tapi atas usaha masing-masing lah. Kita nak usaha cara mana untuk kita mencapai maksud. Sebab huruf R ni bersamaan dengan huruf Ra juga tepat keluar bunyi dia. Cumanya dalam bahasa Arab tak ada lah huruf Ra, huruf Ra. Sebutan dia cara gini, Ra. Dengan tafkhim dengan tebal. Permulaan asal huruf Ra bagi atas tu memang disebut dengan tebal, Ra. Lepas tu dia ada perbahasan dia pula kalau dengan bagi bawah sebut dengan nipis, ri, nipis lah. Maknanya mulut kita jadi seringai gitu maknanya nipis lah. Kalau atas dengan depan, automatik kalau kita sebut atas dengan depan, bagi atas dengan bagi depan, dia akan jadi dengan tebal. Ru, ro, bunyi tebal tu. Okey, kita balik kepada paparan yang Ustaz nak tunjukkan. Okey, untuk hari ini perbezaan sebutan huruf Ra tebal dan Ra nipis. Keadaan mulut kita. Awak nampak tak? Ada bulat warna kuning ni. Yang belah kanan dikata makhraj ar-ra'ul muraqqaqah. Makhraj, yakni tempat keluar huruf Ra yang dibaca dengan nipis. Yang belah kiri ni makhraj ar-ra'ul mukhaffamah. Jadi tempat keluar huruf Ra yang dibaca dengan tebal. Ini keadaan dia. Kalau kita baca dengan nipis, ruangan mulut kita akan jadi meluas daripada pangkal lidah tu lagi. Daripada angin nak keluar daripada leher kita tu, dia lalu nak sampai ke pangkal lidah kita tu dia terbuka, tak mendempit. Sebaliknya kalau kita sebut huruf Ra yang dibaca dengan tebal, awak tengok belah kiri ni, gambar rajah belah kiri ni, dia mendempit. Ra. Jadi dia tertutup sikit. Dia tertutup. Bukan tutup sepenuhnya. Kalau tutup sepenuhnya tak bunyilah huruf Ra tu. Okey? Ini keadaan perbezaan. Kalau awak sebut huruf Ra dengan sebagaimana dalam gambar rajah di depan awak ni, maka tepatlah bacaan awak. Tetapi kalau tak macam ni, maknanya awak kena latih lagi sampailah jadi sebutan huruf Ra yang betul. Yang latihan tadi untuk getaran lidah je untuk jadi bunyi huruf Ra. Tapi keadaan tebal nipis ni perbahasan yang lain pula. Bunyi tebal macam mana, bunyi nipis macam mana. Yang Ustaz paparkan video tadi berkaitan dengan huruf R. Jadi tidak timbul isu lah. Dalam bahasa Melayu mana ada R tebal, R nipis. Itu orang kata cabang ataupun untuk menyempurnakan sifat huruf Ra tu memang ada getaran. Itulah persamaannya dengan huruf R. Jadi untuk kali ini, sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan Ra yang nipis, Ra yang tebal. Sekarang ni Ra yang nipis. Dari segi kedudukan dalam mulut kita pun berbeza bila kita sebut dengan tebal dan sebut dengan nipis, berbeza. Okey, seterusnya kita ada beberapa syarat untuk menyebut huruf Ra dengan nipis ataupun beberapa keadaan. Ni keadaan yang pertama, contoh dia. Ni keadaan yang kedua, keadaan yang ketiga, keadaan yang keempat dan keadaan yang kelima. 5 keadaan semuanya. Okey. Okey, kita balik kepada keadaan yang pertama. Dikata apa? Antaku narra. Ustaz baca dulu Kayak gini Ustaz nak suruh pelajar pula baca. Antaku narra'a maksurat
maksuratun asliyatun sawa'an akanat kasratuha fi awalil kalimati aw fi wasṭiha aw fi akhiriha. Bahawa adalah sesungguhnya bahawa adalah sesungguhnya ra yang dikasrahkan. Ar-ra maksuratun. Ra tu dibariskan dengan baris bawah. Asliyatan, yakni secara semula jadi. Daripada asal dia memang baris bawah. Sebab ada di bacaan Quran kita, masa kita baca Quran kita tak sedar. Walaupun dibariskan dengan baris bawah, tapi bukan baris bawah yang asal. Baliknya baris bawah yang mendatang. Asal dia sukun tetapi dia mendatang. Nanti kita akan tengok contoh-contoh dia. Sawa'un, sama ada, akanat kasratuha adalah ra tu dikasrahkan pada fi awalil kalimah, pada awal-awal lagi, awal kalimah lagi, au fi wasṭiha, ataupun duduknya di pertengahan kalimah, au fi akhiriha, ataupun duduknya huruf ra tu, huruf ra yang membagi di bawah tu di akhir kalimah. Okey, contoh ni. Tengok contoh. Dia ada buat 3 bahagian, pada awal kalimah, pada pertengahan kalimah dan juga akhiril kalimah, akhir kalimah. Untuk awal kalimah ni siapa? Seorang boleh baca. Elia Idina boleh baca untuk awal kalimah ni. Okey, cuba baca. Fama ballaghta risalata. Okey, baik. Yang kedua. Wa akhidhimur riba. Okey. Jadi baca dengan nipis. Dia tidak akan bunyi tebal lah. Fama ballaghta risa. Sebut dengan betul-betul mulut kita betul-betul terbuka, seringai gini. Jadi comel lah sebutan dia. Jangan sebut fama ballaghta ruisa. Tak boleh gitu. Rui maknanya salah. Ri baru betul. Kalau kita buat betul-betul dengan seringai mulut kita tu, maka cantiklah sebutan tu dalam bacaan Al-Quran kita tu. Wa akhdhihimur riba. Kita tak sebut wa akhdhihimur riba. Salah gitu. Riba. Okey, yang kedua, di pertengahan kalimah. Umi Nunajihah ada ke? Adriana Damia ada. Adriana Damia. Ada tak? Adriana Damia. Okey. Adriana Damia ada hadir tapi tak dengar ke? Tak panggil. Nur Adriana Damia. Okey, Hanani lah, Hanani Arifah. Boleh baca contoh. Wasariqu wasariqatu wa idza sifat absaruhum. Okey, yang ni kita sebut macam biasa je. Memang bunyi nipis lah, huruf ra yang berbagi di bawah ni. Dan yang pada akhir kalimah pula, Amir Fakhruddin boleh baca. Amir Fakhruddin. Ada tak Amir Fakhruddin? Senyap. Irfan lah, Irfan. Irfan ada Irfan. Ada tak? Okey, cuba baca. Si Akhi Salimah ke tak? Kazzab ashabul hijril mursalin. Okey, seterusnya. Bi ghairi haqqin. Okey, bagus. Tak ada masalah lah rasa untuk ni. Okey, keadaan yang kedua pula. Okey, Irfan ada lagi Irfan. Cuba baca ni. Keadaan yang kedua ni. Macam mana keadaan? Baca ayat ke tak? Tak. Yang atas ni. Takrif dia. An atakuna ar-ra'ah maskuratu aridah. Okey, maksud dia apa? Maksud dia Ra. Bahawa adalah ra tu maksurah. Maksud dia apa maksurah? Kasrah lah. Baris dengan baris bawah. Akuna ra maksurah tu maksud dia huruf ra itu dengan baris bawah. Aridatun, yang mendatang.
Tadi asliyah, yakni yang secara asal. Aridatun maksud dia bukan yang asal, maknanya yang baharu, maknanya dia datang selepas daripada asal dia lain tapi dia datang selepas asal dia. Faham tak? Aridah tu mendatang. Okey. Contoh, cuba baca contoh. Wa basyiril ladzina kafaru Okey, yang kedua. wazkur isma rabbik Okey, yang ketiga. wa anzirin nas. Okey, tu suruh Irfan baca sebab dia baca sedap sikit. Okey. Jadi dia suku yang bagi bawah di sini adalah bagi bawah yang mendatang. Contoh yang pertama tu wabasyiril ladzi tu asal dia wabasyir alladzina, yakni wabasyir tu maknanya berilah berita gembira, berita kepada orang yang kufur. Wabasyir itu maknanya bagi satu kabar berita. Jadi asal dia dengan fa'il amar wabasyir. Jadi tak boleh nak baca lah wabasyir alladzi, tak nak baca gitu ketika wasal. Jadi dibariskan dengan bagi bawah wabasyiril ladzina. Contoh yang kedua asal dia wazkur isma, sebutlah nama Tuhan kamu. Wazkur fa'il amar jugalah. Fa'il amar ni maknanya perbuatan yang menuntut kita membuat sesuatu. Suruhan yang menuntut kita buat sesuatu perbuatan. Wazkur isma, sebutlah. Jadi kena dibariskan dengan bagi bawah kerana tak boleh nak baca dengan wasal. Takkan nak baca wazkur, nak baca kerana wazkur isma, baru betul. Jadi bacaan dengan nipis lah. Yang ketiga wa anzirin nas, samalah macam Ustaz bagi tahu tadi, asal dia wa anzir annas, berilah ancaman pada manusia. Okey, keadaan yang ketiga pula. Keadaan yang ketiga Ustaz nak panggil Zahin boleh? Boleh Ustaz. Okey, cuba baca. Ila Fir'aun. Dah, yang atas ni. Keadaan yang ketiga macam mana? Keadaan tiga, salasan, takun ar-ra' sakinah wa yakun al-harf alladhi qabluha maksuran kasran asliyan wal yas. Walaysa ba'daha harfun isti'la mutasallim maftuha fi kalimati wahidah. Okey, bagus. Kena cubalah baca, kena berani. Salah tak apa. Guru akan faham. Kalau kita salah tu sebab kita akan belajar daripada kesalahan. Tak ada orang lahir-lahir pandai tu. Okey, dikata apa yang ketiga? Antakunar ra' sakinatun. Bahawa sesungguhnya ra itu sakinah, sukun mati. Wa yakunul harful ladzi qablaha maksuran, dan adalah huruf yang sebelum huruf ra yang sukun tadi maksuran, bagi bawah. Huruf sebelum dia bagi bawah. Kasran asliyan, yang mana bagi bawah pada huruf yang sebelumnya dia tu adalah bagi bawah yang asal lah, bukan bagi bawah yang mendatang. Walaisa ba'daha harfun isti'la. Dia kata juga walaisa ni maknanya bukan. Walaisa maknanya satu penafian lah. Kalau awak belajar bahasa Arab, walaisa ni maksud dia tidaklah, bukanlah. Walaisa ba'daha harfun isti'la, selepas dia tu, dan tidak adalah selepas huruf ra yang mati tadi, huruf yang sukun tadi, huruf ra yang sukun tadi, harfun isti'la, huruf yang bersifat isti'la. Ada kan kita bincang huruf sifat isti'la tu ada berapa? Khusa, dautin, qid, qa, sa, da, ghin, ta, qaf, dha. Ada 7 huruf. 7 huruf semuanya. Semuanya huruf isti'la. Kena ingat khusa, dautin, qid. Isti'la ni maksud dia huruf yang bersifat meninggi. Kita sebut dia tak boleh sebut biasa-biasa. Kena sebut dengan bersungguh. Ni sifat huruf isti'la. Kalau kita sebut biasa-biasa tak comel lah bacaan. Contoh huruf kha, huruf kha. Kita akan sebut kha. Kalau sebut kha tak boleh Jadi tak comel lah. Bagi bawah ke bagi depan ke mesti sebut dengan kuat pada huruf sifat isti'la ni. Huruf qaf tadi bagi bawah contoh dia. Kena sebut khi. Tak boleh sebut he tak boleh.
Okey, tu sifat tidak adalah selepas huruf ra yang mati tadi huruf yang bersifat isti'la, muttasilun yang bersambung, maftuhun fi kalimatin wahidah. Yang mana dibariskan juga huruf selepas huruf ra tadi bagi bawah, bagi atas, maftuhan, maftuh fi kalimatin wahidah, dalam satu kalimah. Okey, tengok contoh ni. Zahir boleh baca tak contoh ni? Boleh Ustaz. Okey, cuba baca. Ila Fir'aun Okey. Yang kedua. fi miryatin Okey. Yang ketiga. istaghfir lahum. Okey. Kena baca dengan nipis. Ila Fir'aun fi miryatin istaghfir lahum. Istaghfir lahum. Tengok syarat-syarat dia tu. Huruf ra sebelum dia huruf ra yang mati. Lepas tu dia kata sebelum dia tidak adalah huruf yang bersifat isti'la. Sebelum dia ada huruf yang dikasrahkan, huruf yang dibariskan dengan bagi bawah. Huruf contoh Fir'aun tu, huruf fa tu bagi bawah sebelum huruf ra tu. Miryatin huruf mim bagi bawah. Istaghfir lahum huruf fa bagi bawah sebelum huruf ra tu kan. Dan selepas dia pula kena tengok, selepas dia tidaklah huruf yang bersifat isti'la macam kita belajar sebelum ni. Selepas huruf ra yang sukun ada huruf yang bersifat isti'la, kena baca dengan tebal. Jadi sini selepas dia tidak ada huruf yang bersifat isti'la, jadi kena baca dengan tarqiq, baca dengan nipis. Tarqiq itu maknanya nipis. Ingat molek, tarqiq maksud dia nipis. Sebelum ni tafkhim tu tebal. Okey. Yang keempat Ustaz nak suruh Sufi baca Sufi. Ya Ustaz. Baca Rabi'an. Idza kanat ra mutatarrifah wa mutaharrik wa wida laha sakun. Sakun li ajal al-waqfi wa kana al-huruf alladhi qablaha mazkura. أو ياء ساكنة أو حرفا ساكنا مرفقا وقبله كسرا. مرفقا وقبله كسرا. كسر وقبله كسر. Okey. Okey. Yang keempat ni keadaan dia juga huruf tu berada di mutatarrifah, berada di hujung kalimah. Wa mutaharrikah, dalam masa sama dia berbaris. Tak sukun dia berbaris, tetapi huruf ni berada di kalimah. Wa urida laha sukun, dan didatangkan baginya sukun li ajril waqfi. Dia dibaca dengan mati. Sebab apa? Kerana nak berhenti. Di ajril waqfi itu maksud dia kita nak wakaf kat tu. Asal dia berbaris je, tetapi dia duduk di hujung perkataan. Dia boleh baca dia dalam keadaan sambung, wasal. Tapi kita nak sukunkan dia kerana kita nak berhenti situ. Mungkin kita tak cukup nafas. Kita nak berhenti situ. Kita nak wakaf. Nak berhenti dulu situ sebelum kita meneruskan bacaan. Wa kana al-harful ladzi qablaha maksurun, dan adalah huruf yang sebelumnya dikasrahkan. Huruf sebelum dia bagi bawah. Dia dah disukun dah kan. Sebelum dia bagi bawah. Awyaan sakinah, ataupun huruf sebelum dia tu adalah huruf ya yang mati, huruf ya yang tidak berbaris. Aw harfan sakinan muraqqaqan, ataupun huruf sebelum dia adalah huruf yang disukunkan, huruf yang mati, muraqqaqan yang bersifat nipis, yang bersifat nipis. Wa qablahu kasrun, dan sebelum pada huruf sebelum dia tu adalah huruf yang berbaris di bawah. Dia ada tiga keadaan. Jangan pening-pening, tengok ada tiga keadaan sebenarnya. Yang pertama dikata al-maksur. Al-maksur ni takrif dia mula-mula tadilah huruf ra. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir, baca dengan nipis.
dia kalau kita baca surah At-Takatsur ni memang dia tempat wakaf dah ni. Tetapi memang huruf ra ni tidak sukun. Tapi kalau kita nak wakaf, kena baca dengan wakaf lah. Kalau kita nak sambung hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Gitu. Tapi kerana kita berhenti sini, jadi kita kena bariskan huruf ra tu dengan sukun dikata. Ra tu berada di hujung dan dia berbaris mutaharrikah wa uridalaha sukun dan diberikan dengan baris mati kerana kita nak wakaf. Wa kana al-harful ladzi qablaha maksurun dan huruf yang sebelum dia adalah dibariskan berbaris di bawah. Huruf ba tu sebelum dia bagi bawah. Jadi kena baca dengan nipis. Maqabid. Tu satu keadaan. Yang kedua al-ya'us sakinah. Sebelum huruf ra tu ada huruf ya yang mati. Huruf ya yang sukun. Wa ni'man nasir. Baca dengan nipis. Nasir. Wa ni'man nasir. Jadi cukuplah syarat dia. Sebelum huruf ra tu asalnya berbaris tetapi disukunkan kerana nak berhenti situ. Dan sebelum dia adanya huruf ya yang mati. Sukun. Okey, yang ketiga, keadaan yang ketiga al-harfus sakinul al-muraqqaqu. Huruf yang sukun dan bersifat nipis. Nazzalna dzikra. Nazzalna dzikra. Huruf ra jadi huruf ra ni kita nak berhenti sini. Jadi kena baca macam mana? Nazzalna dzikr. Nazzalna dzikr. Kena seringaikan. Jadi huruf ra kita sukunkan dia kerana kita nak wakaf. Sebelum huruf ra adanya huruf kaf, yang mana huruf kaf ni sifat dia nipis. Dan sebelum huruf kaf tu juga ada huruf yang berbaris di bawah huruf za tu bagi bawah. Jadi kena baca dengan nipis. Okey, yang terakhir sekali Ustaz akan terangkan keadaan yang terakhir sekali ar-ra'ul mumalata. Ar-ra'ul mumalatu. Ra yang dibaca dengan imalah. Al-mumalatu tu imalah dibaca dengan secara condong, dibaca dengan menyerong. Awak akan tengok macam mana contoh dia. Ar-ra'ul mumalatu, ra yang dibaca dengan imalah. Inda Hafsin an Asim an tariq asy-Syatibiyah. Di sisi Imam Hafs an Asim daripada jalan Syatibiyah, daripada tariq Syatibiyah. Ni memang qiraat kita lah. Awak akan datang, awak akan belajar qiraat lain pada tingkatan 4, tingkatan 5. Ni perbincangan bagi sisi Imam Hafs an Asim. Tariq Syatibiyah berkaitan dengan ra yang diimalahkan, dibaca dengan imalah. Wa takunu fi mawdi'i wahidin faqat. Dan adalah ada satu tempat sahaja di dalam Al-Quran. Tak ada kat lain dah. Sini je. Faqat. Di sini je. Wahia fi surati Hud. Yang hafal pada surah Hud dah, yang sudah sampai kepada surah Hud, maka dia akan jumpalah contoh ni. Contoh yang ada pada surah Hud yang mana huruf ra dibaca dengan nipis kerana dibaca dengan imalah. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha. Majriha. Baca gitu imalah. Imalah ni maksud dia condong. Jadi keadaan dia, kita belajar huruf ra, ketika baris atas bunyi ra, tapi baris bawah dia bunyi ri, baris depan bunyi ru. Okey, untuk imalah ni awak kena faham, dia perantaraan huruf ra yang baris atas dengan perantaraan huruf ra yang baris bawah. Sebelum ni awak dah kenal huruf ra, setiap huruf dalam Al-Quran ada 3 keadaan dia. Sama ada baris atas, baris bawah, baris depan ataupun disukun lah selagi. Tapi kalau berbaris dia ada 3 ni je. Tapi hari ni kita dah jumpa baris yang keempat, baris imalah dia panggil. Tapi istilah dia istilah yang khusus lah, dia panggil imalah, bacaan imalah. Bacaan dia kena berada di antara huruf yang ra yang baris atas dan huruf ra yang baris bawah. Nak baca antara dia macam mana? Bacalah re, ra, ri, re. Faham tak? Tapi dalam keadaan nipis lah. Boleh sebut contoh ni seorang-seorang. Sebab
cara sebut dia mungkin ada yang tersilap, dah tahu tapi tersilap. Nak tahu sebab ada orang sebut ri tak tepat ataupun sebut re sebut re. Dia sama macam orang kata awak tahu sebutan re kereta api tu kan, re kereta api. Gitulah sama. Okey. Boleh baca seorang-seorang sini contoh untuk yang terakhir ni. Mula dengan Sufi dulu. Sufi boleh baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها Majre ومرساها salah. Sufi majre salah. Majri. Tak dengar tu. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Okey, tu pentingnya kita kena talaki ya. Okey, yang kedua Adam Sadiqin. Cuba baca. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Okey, yang ketiga Irfan. Ada lagi Irfan? Okey, yang seterusnya Zahin, cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Okey, betul. Seterusnya Amir Fakhruddin ada? Ada juga? Ya Ustaz. Okey, cuba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala irkabu fiha bismillahi marjiha warmusaha. Awak dah dengar Ustaz? Tadi. Tak ada apa Ustaz? Dia majri. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha mursaha. Bukan majri. Majri salah. Dia panggil majri. Dia dengar je lah Ustaz. Tak dengar je lah. Dah awak dengar tak? Dengar baca-baca suara Ustaz. Okey. Wa qala irkabu. Ni huruf wa qala Wa qala irkabu. lar alun wa qala mana senyap dah? Ada lagi? Okey, dah apalah seterusnya. Adriana, ada tak? Ada. Okey, cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Nak jadi dah, cumanya jadi re. Re majriha. Wa mursaha. Okey. Cuba baca sekali lagi. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Okey. Seterusnya Zulfahmi dah. Tak ada Hanani Arifah. Cuba baca. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majri. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Okey, ingat maksudnya sebut gitu Okey, Elia Idina, cuba baca. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Okey, baik Cumanya awak tengok tu contoh huruf ra yang mula tadi. Wa qala irkabu. Kan sebelum ni kita belajar huruf ra yang tafkhim, huruf ra yang berada di awal kalimah, sebelum dia ada hamzah wasal dan dia dibaca dengan wasal lah daripada perkataan sebelum dia, jadi kena baca dengan tebal. Jadi tebal tak boleh baca waqala irkabu. Biasa je waqala irkabu. Salah Awak kena ingat molek.
Bacaan dia waqala rukabu. Waqala rukabu. Ustaz kata dah kalau tebal, mulut kita bukan nak kata mucung, tapi dia jadi gitu. Jadi gitu ah. Jadi gitu. Tak gini. Gini nipis. Waqala rukabu. Selepas dia memang ada huruf kaf yang bersifat nipis. Jadi nipis pula lah ha. Waqala rukabu. Okey. Kalau nak cantik bacaan kita kena baca gitu. Huruf ra ni sangat-sangat banyak dalam Al-Quran. Okey. Boleh nampak tak kumpulan ni? Kumpulan ni. Boleh nampak tak masing-masing? Kumpulan yang pertama, Irfan ada tak lagi Irfan? Irfan tak ada dah ke? Amir Fakhruddin ada lagi kan? Amir Fakhruddin. Ustaz, kita ada tak? Ya, Ustaz. Yang ketiga, Salihin. Ada? Ya, Ustaz. Okey, Adam Salihin ada. Yang keempat, Umi Nur Najihah ada? Tak ada ah. Hanani ada kan? Ada. Okey, jadi 3 orang je kumpulan ni 3 orang Allahu Akbar. 3 orang Jadi ada Amir Fakhruddin, Adam Salihin dengan Hanani Arifah untuk kumpulan A. Kumpulan B Kita ada kan? Kita ada. Siapa? Irfan? Okey, 4 orang untuk kumpulan A ni ada. Yang kumpulan B Ahmad Sufi ada, betul? Ada, Ustaz. Yang kedua Zulfahmi ada? Ada. Ada. Yang ketiga Zahir Zafran ada? Ada, Ustaz. Okey, yang keempat Elia Idina ada? Ada. Yang kelima Adiana Damia. Jadi 5 orang lah. Tak apalah. 4 dengan 5. Kumpulan A boleh ingat siapa? Kumpulan B ingat kaedah dia jadi tidak secara bersemuka. Kalau duduk kat sekolah dalam kelas awak boleh bincang sama awak. Tapi kalau melalui cara ni perlukah awak nak buat grup WhatsApp kejap sama-sama awak ke nak main jawab je? Kita nak main benda ni. Main aku tak beracung. Main jawab Wakil sama-sama jawab Boleh? Okey, baik. Kalau contoh dia kumpulan A bagi jawapan, lepas tu salah. Kumpulan B boleh bagi tahu dia bangkang Okey. Okey, cara dia macam mana? Okey. Pilih warna ungu ataupun warna kuning. Kumpulan A nak warna ungu ke warna kuning? Ataupun kumpulan B dulu pilih. Sama aja kalau dia pilih hak kumpulan saya kena pilih warna memang kena ambil warna tu lah. Kumpulan B pilih. Kuning. Apa tu? Kumpulan mana tu? Zahir tak? Kumpulan B. Okey, kumpulan B kuning, kumpulan A ungu. Okey. Bersedia Tak ada apa-apa nak buat sebagai persediaan? Kita teruskan. Okey, kita teruskan. Untuk kumpulan B dululah Ustaz Asa, Ustaz Jana. Ke kumpulan A. Kumpulan A, Ustaz. Kumpulan A dulu. Okey, kumpulan A mula. Siapa ketua dia? Muhammad Irfan Muhammad Irfan boleh bersedia dengan anak-anak buah Okey. 1, 2, 3. Ini soalannya. Okey, yang pertama. Tak kena cakap sikit. Tak bagi masa Boleh baca dulu. Sama kedua kita. Okey. Irfan.
ataupun ahli kumpulan dia boleh jawab yang pertama. Suara tinggi dengan lidah terangkat ke langit ketika menyebut huruf kenyataan di atas merujuk kepada apa? Cepat. Sila jawab. Irfan ada tak Irfan? Okey. Ro tebal. Ro tebal. Okey, tak apa. Okey, jawapan dia ro tebal. Siapa jawab tu? Adam Salim. Ada Salim. Okey. Baik. Soalan yang kedua pula. Apakah arti ro tarqiq? Siapa boleh jawab? Sila jawab. Ro dibaca nipis. Ro dibaca nipis. Yang kedua. Okey. Yang ketiga, berikut merupakan sebab ro dibaca tebal kecuali Ro yang mati sebelum berbaris bawah. ro yang mati sebelumnya berbaris bawah. Ro mati belum. Ni tak tahu betul ke tak ni. Jadi kita akan bincang. Jawapan awak Okey, baik. Kita balik kepada tu kotak balik. Okey. Untuk kumpulan B pula. Kumpulan B sudah bersedia. Kita tengok soalan-soalan dia. Okey, 1, 2, 3. Okey, yang pertama, antara sebab ro wajib, bukan wajib, itu wajib huruf B sepatutnya. Wajib dibaca dengan nipis ialah okey. Pilih. Sebab ro dibaca dengan nipis sebab apa? Sufi, sila pilih Sufi. Ro berbaris bawah. Ro berbaris di bawah. Okey. Yang kedua, soalan yang kedua. Antara huruf isti'la ialah. Sila pilih. Huruf yang bersifat isti'la. Okey. 4, 5, 4, 3, 2, 1. Mana? You tak tulis ABC sini. Jadi awak pilihlah. Awak sebut. Yang mana? Cuba sebut. Kalau tak kira salah lah jawapan awak ni. Cuba bagi tahu. Khodogozo. Zo. Okey, baik. Okey, yang ketiga, apakah maksud ro yang diwakafkan? Okey. Bagi 5 saat saja, tak jawab kira salah. 5, 4, 3. Akhir ayat tak? Ro di ayat tak? Okey, ro di akhir ayat. Okey. 3 soalan je. Mudah-mudah. Okey, kita tengok balik, kita bincang balik. Ni tak berkumpulan. Yang berkumpulan awak dah jawab lah tadi. Okey, suara tinggi dengan lidah terangkat ke langit ketika menyebut huruf kenyataan di atas merujuk kepada apa? Huruf yang bersifat kumpulan A jawab apa tadi? Dia kata ro yang tebal. Kumpulan B ada nak bangkang ke jawapan tadi? Tak tahu tak? Kumpulan B tak tahu juga ke? Kumpulan B ada nak jawab ke? Okey, payah ke ni? Soalan ni. Suara tinggi dengan lidah terangkat ke langit ketika menyebut huruf. Ustaz dah bagi tahu huruf isti'la ni apa. Keadaan lidah kita terangkat-angkat, betul tak? Huruf yang bersifat isti'la. Isti'la ni maksud dia ketika kita sebut huruf tu, lidah kita
akan terangkat-angkat. Dia kata suara tinggi dengan lidah terangkat ke langit. Faham? Jadi di sini jawapan dia huruf isti'la. Jadi kumpulan A jawab salah tadi disebut dengan dia jawab dengan ra yang tebal. Jadi salah lah. Yang kedua, apakah erti ra tarqiq? Ra tarqiq. Apa erti dia? Kumpulan 2 jawab ra nipis. Betul ke kumpulan B? Betul tak Sufi? Betul tak? Betul. Okey, betul. Yang ketiga, berikut merupakan sebab ra dibaca tebal. Jadi kumpulan A jawab ra mati sebelum dia ada baris di bawah. Ra mati sebelum dia baris di bawah. Ra mati sebelumnya berbaris di bawah. Berikut merupakan sebab ra dibaca dengan tebal. Kecuali. Betul tak? Kecuali ra yang mati sebelum dia berbaris di bawah. Betul tak? Yang pertama, ra berbaris di atas memang baca tebal. Yang kedua, ra yang mati sebelumnya dibaris dengan baris atas. Baca tebal jugalah. Yang ketiga, ra berbaris di depan. Memang baca dengan tebal. Jadi betul lah jawapan dia. Jadi kumpulan A jawab 2 betul, 1 salah. Okey, kumpulan B pula jawapan dia. Yang pertama dikata antara sebab ra wajib dibaca dengan nipis ialah jawapan dia ra berbaris di bawah. Betul ke? Kumpulan A betul tak? Irfan betul tak Irfan? Irfan. Betul tak? Tak tahu. Tadi baru belajar. Okey, ra dikata ra dibaris berbagi dengan baris bawah, dibaca dengan nipis. Betul lah maksud dia. Ra berbaris di bawah. Jadi memang asal dia dibaca dengan nipis. Yang baca tebal ra yang atas, ra baris atas dengan ra yang berbaris di depan. Tu je baca tebal. Yang berbaris di bawah baca dengan nipis. Okey, yang kedua, jadi betul lah jawapan dia. Jawapan bagi kumpulan B ya. Antara huruf isti'la ialah dikata kha, dha, ra dengan dha. Betul tak? Kha, dha, ra dengan dha. Betul lah. Khusa, dhautin, id. Yang pertama tu kha, sa, fa, zai. Salah. Fa dengan zai bukanlah. Yang kedua, ain, ra, ain, lam, sin. Jadi salah juga. Ain bukan istilah, lam pun bukan istilah, sin pun bukan istilah. Jadi yang ketiga tu betul. Kha, dha, ra dengan dha. Jadi dibaca dengan tebal. Jadi betul lah jawapan dia. Yang ketiga, apakah maksud ra yang diwakafkan? Jadi jawapan dia tadi, ra di akhir ayat. Ra di akhir ayat. Yang pertama, ra di awal ayat salah dah. Yang kedua, ra di akhir ayat. Yang ketiga, ra di tengah ayat. Yang keempat, ra di semua tempat. Jadi betul lah jawapan daripada kumpulan B tadi. Jadi kumpulan B dapat jawab dengan 3 jawapan yang betul. Yang kumpulan A 2 jawapan yang betul. Okey. Tahniah kepada kumpulan B. Okey, seterusnya yang ni. Yang ni ustaz nak bagi kepada kumpulan A, yang ni kumpulan B. Macam mana ustaz nak bagi Ustaz akan ambil gambar, masuk dalam grup. Awak pun cari jawab sendiri Nampak tak Okey. Ini kumpulan A. Ini kumpulan B. Okey, Ustaz bagi masa sikit. Kita akan kelas kita habis 12.30 kan? Okey, Ustaz mungkin habis awal sikit. Cumanya Ustaz bagi masa sikit untuk awak jawab ni. Nampak semua kan? Kumpulan A ke kumpulan B kan? Betul tak? Nampak Ustaz. Nampak Ustaz. Okey, baik. Awak fikir tu sepatutnya secara berkumpulan ni boleh bincang sama-sama awak, tapi ikut awak lah.
Kalau tak pun akan datang awak buat ni lah kumpulan grup WhatsApp awak. Mudah kita nak buat kerja berkumpulan. Kalau nak buat sekejap pun tak apa. Buat masa ni je. Lepas tu delete balik. Akan datang buat kumpulan, buat balik, delete balik. Tak apa, kaedah kita mengajar gitu. Jadi ustaz bagi masa tu dalam 2-3 minit. Okey. Kita boleh mula. Ustaz nak suruh kumpulan B dululah. Tadi kotak tadi kumpulan A dulu Ni kumpulan B lah dulu. Kumpulan B. Okey. Yang pertama tu bagi kepada wanita dululah, banak. Yang kedua tu bagi kepada lelaki ya. Okey, kumpulan B. Siapa tu banak kumpulan B? Siapa banak dia? Elia tak? Elia dengan siapa seorang lagi? Tak ingat tak Ustaz? Elia ada tak Elia? Ada. Okey, Elia dengan siapa kumpulan B? Damia. Damia, okey. Jadi tengok soalan dia, nyatakan keadaan huruf ra beserta sebabnya pada kesemua huruf yang ditanda. Okey. Wa adhanun minallahi wa rasulihi ilan nas. Okey. Nampak ada huruf ra situ? Huruf ra, betul tak Elia? Betul. Jadi baca tebal dengan nipis itu. Tebal. Tebal. Sebab apa? Sebab apa? Sebab berbaris atas. Okey, baris atas. Okey, sambung lagi bacaan. Yaumal hajjil akbari. Damia ada? Damia? Damia senyap pula lah. Adriana Damia ada? Senyap. Senyap. Okey, disambung oleh siapa lagi kumpulan B lelaki? Kumpulan B lelaki siapa? Selain daripada Sufi? Zahin. Sambung lagi. Yaumal hajjil akbari. Ada huruf ra yang berbaris di bawah. Baca tebal ke nipis itu. Yang mana tu? Sama tadi. Yaumal hajjil akbari. Yang tu ra nipis tak? Ra nipis. Okey, cuba awak baca seterusnya. Awak baca lagi seterusnya. Yaumul hajji akbari annallaha bari'iyun. Ada huruf ra tak? Ada? Baris. Baca nipis ke tebal situ. Nipis. Kerana? Sebab dia baris bawah. Okey, seterusnya. Sambung lagi. Bari'iyun minal musyrikin. Lagi. Ada nak terang dah? Huruf ra baca. Baca nipis.
Kerana? Sebab dia berbaris bawah. Okey, seterusnya teruskan lagi. Dan musyrikin wa rasul. Dia berbaris tebal. Habis baca tebal sebab baris atas. Okey, seterusnya lagi baca. Fa in betum fa huwa khairul lakum. Baca tebal nipis. Baca tebal. Kerana? Sebab baris depan. Okey, seterusnya baca lagi. Wa in wallaitum fa'lamu annakum Ghairu. ghairu Ha. ghairu mu'jizillah. Dia baca tebal sebab berbaris depan. Okey, seterusnya. Apa jelas tak? Abashiril ladzi. Basyiril ladzi. Berbaris bawah. Dibaca nipis. Okey, lagi seterusnya. Basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Kafaru dibaca tebal kerana berbaris depan. Okey. Yang last ni siapa? Siapa lagi Sufi? Pupul Lampi. Okey. Zulfahmi dah. Zulfahmi. Tak ada juga. Tak ada ni yang bagi ke Sufi je lah. Sufi. Terangkan. Nyatakan keadaan huruf ra berserta sebabnya pada kesemua huruf yang ditanda. Cuba baca. Sufi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fayuqsimani billahi in irtabtum. Tebal tau. Tebal. Sebab apa? Sebab ia tu ada alif di depan, ia bukan baris bawah. Okey. Terusnya? La nashtari. Ra nipis. Okey. Kerana? Sebab ra tu berbaris bawah. Okey, seterusnya. Bihi samanan walau kana dha qurba. Tebal, ra tebal. Kerana? Kerana sebab ni huruf sebelum ia tu baris depan. Okey, baik. Faham tu kan? Yang pertama tu ini betul tu ra sukun sebelum dia adanya hamzah wasl. Begitu kan? Itu adalah bacaan tebal. Okey, kumpulan A pula. Kumpulan A. Siapa kumpulan A tadi? Kumpulan A. Irfan. Ada Irfan? Ada Irfan. Wa Muhammad Adam. Ada? Ya, Ustaz. Okey, wa Muhammad Adam. Lepas ni Hanani . Okey, wa Muhammad Adam. Okey. Cepat. Sikit je tu. Bentang. Wa nada Fir'aun. Ra baca nipis sebab sebelum ia tu huruf berbaris bawah. Okey. Dia kalau gini kena tengok tak selepas dia. Selepas dia ada huruf yang bersifat isti'la tak? Ada. Huruf yang bersifat isti'la ke ain? Tak. Okey, tak apa. Maknanya baca nipis lah. Kalau ada huruf selepas dia bersifat isti'la baru baca tebal. Okey, teruskan bacaan tu. Fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku mis wal mulku misra. Ra baca tebal sebab ia baris atas. Ni sebenarnya perkataan Mesir ni, Misra ni, dia ada perbahasan dia. Nanti kita akan belajar. Tapi memang baca tebal pun, boleh baca tebal. Okey, seterusnya. Wahazihil anhar wahazihil anhar tajri. Wahazihil anharu. Anharu tu bagi depan. Anharu tajri
Ru tu baca tebal sebab ia bagi depan. Lepas tu tajri tu baca nipis sebab ia bagi bawah. Okey. Tajri yamin tahti. Afala tu bersiru. Okey, baca betul. Baca tebal sebab bagi depan. Okey. Yang kedua ni Hanani Arifah ada? Ada Ustaz. Okey, cuba kelas. Fa'auhayna ila Musa anidrik. Dibaca dengan nipis sebab huruf sebab ra bagi bawah. Okey. Ni ada perbahasan dia. Boleh dua-dua sebenarnya. Nanti minggu depan kita akan belajar. Okey, seterusnya bi'asakan. Bi'asakal hajar. Bi'asakal bah. Baca tebal nipis Tebal. Kerana huruf ra tu memang berbaris di atas, tapi kena ukur. Sebelum dia ada huruf yang mati, dan sebelum huruf mati tu huruf yang berbaris di di atas. Sebelum baris di atas. Jadi kena baca tebal lah. Okay. Seterusnya Tak jelas tak? Baca lagi seterusnya. Contoh seterusnya. Falaqa. Falaqa fakana kullu dibaca dengan nipis sebab ra mati, lepas tu huruf sebelumnya bagi bawah. Okey, ini salah. Ini kena baca dengan tebal kerana sebelum dia memang ada huruf yang berbaris di bawah, tetapi selepas dia adanya huruf yang bersifat isti'la. Jadi kena baca dengan tebal. Falaqa fakana kullu firqin. Huruf qaf tu berbaris, huruf qaf tu bersifat isti'la. Betul tak? Hanani, ingat tak? Ingat. Okay, ingat memang kena tengok sebelum dia, tetapi tengok juga selepas dia. Kalau tidak bersifat isti'la, tak apa, selamat baca nipis. Tapi selepas dia kalau bersifat isti'la, kena baca dengan tafkhim, firqin. Ada beberapa perkataan dalam Quran ni lah yang gini, sepatutnya sesuai dengan nipis, tapi dibaca dengan tebal kerana selepas dia adanya huruf yang bersifat tebal. Kalau tak jadi erok-erok mulut awak nak baca betul. Fil nak kena baca gitu. Fil nak kena baca gitu kan. Jadi Quran ni bacaan yang indah lah. Quran ni cantik lah. Jadi bacaan dia kena kelihatan cantik lah bila baca Quran. Okey. Berakhirlah kelas kita untuk pagi ni. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu juga daripada Allah, kelemahan daripada Ustaz sendiri. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi. Ya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.